Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekarang ini heboh di seluruh Malaysia ialah berkenaan dengan ura-ura kabar angin menyatakan adanya rombakan kabinet. Jadi semua pun sudah mulai mencongak siapa bakal gugur, siapa dikekalkan, siapa tukar siapa pindah ke mana. Jadi tuan-tuan dan puan, merombak kabinet ini memang perlu, tapi menyusun ketua-ketua setiausaha kementerian jauh lebih perlu. Itu komen ataupun tulisan artikel daripada sahbudin.com.net. Sebuah portal berita semalam melaporkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka akan membuat rombakan kabinet besar-besaran dalam masa terdekat ini. Laporan yang dibuat dengan memetik sumber daripada Jabatan Perdana Menteri itu menyebut selain Anwar merombak kabinet, Anwar juga dikatakan mahu menukar ketua setiausaha bagi beberapa kementerian. Di samping rombakan dan menukar ketua setiausaha, Anwar turut juga dilaporkan akan menyusun semula anggota birokrasi dan kaki tangan penting perkhidmatan awam, malah juga pegawai-pegawai di pejabatnya sendiri. Semua rombakan atau perubahan itu dikatakan sudah sampai masanya untuk dilakukan bagi memantapkan lagi kedudukan kerajaan berikutan selesainya PRN di 6 negeri, disusuli oleh sokongan terbuka GPS kepada Anwar sehingga habis penggal, yang sekaligus bererti kerajaan perpaduan ini akan terus stabil sehingga 2027 yang akan datang. Kata kenyataan itu, Perdana Menteri kini fokus untuk memantapkan lagi kerajaan, agar dapat berfungsi dengan lebih berkesan untuk melaksanakan dasar-dasar utama seperti Rancangan Malaysia ke-12, pembentangan bajet 2024 pada Oktober, polisi tenaga dan menurunkan kos sara hidup, kata sumber tersebut. Setelah hampir setahun terbentuknya kerajaan perpaduan, berita rombakan kabinet ini adalah berita yang amat menggembirakan buat para penyokong Pakatan Harapan di seluruh negara. Selama ini begitu banyak sekali boleh didengar rungutan dan rasa tidak puas hati penyokong bawahan ini terhadap beberapa menteri yang gagal dalam peranan mereka. Meskipun dibatasi dengan pilihan yang terhad di antara ahli-ahli parlimen untuk diangkat sebagai menteri, tetapi ramai yang berharap agar Anwar tidak takut untuk menukar atau menggugurkan beberapa menteri yang dilihat lemah dan tidak berfungsi sepanjang 10 bulan yang beliau menerajui kerajaan ini. Tidak juga terkecuali perbualan juga sudah merata di kalangan penyokong PKR dan Pakatan Harapan sendiri yang mahu Anwar segera menukar lain-lain lantikan untuk yang mengetuai agensi, jabatan atau unit yang penting seperti JKOM misalnya. Untuk kerajaan ini lebih menyerlah, selain merombak kabinet, apa yang dirasakan perlu, malah sangat perlu diberi perhatian oleh Perdana Menteri ialah berkaitan dengan komunikasi, penyampaian maklumat dan juga pasukan media sosial perlu diurus dengan lebih baik lagi. Keberkesanan media arus perdana juga amat perlu dipertingkatkan lagi agar benar-benar berkesan dan menggerunkan pihak lawan. Okey, jadi panjang lagi dia punya artikel. Anda boleh layari di sahbudin.com.net. Saya hanya kongsikan di artikel ataupun perenggan yang terakhir.
Jika tidak dilakukan segera, kerajaan bukan sahaja tidak mampu berfungsi dengan baik dalam khidmatnya kepada rakyat, malah akan sentiasa gagal dan seterusnya. Potensi untuk menang lagi dalam PRU akan datang akan tipis dengan sendirinya. Ditulis oleh Sabudin Husin 20 September 2023. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, anda boleh komen di ruangan komen siapakah yang anda rasa perlu ditukar, menteri yang perlu ditukar, dan siapa yang perlu menukar menteri-menteri tersebut. Anda juga boleh komen siapakah yang sepatutnya menjadi ketua setiausaha yang baru. Anda juga boleh mengomenkan di ruangan komen kementerian mana yang sepatutnya perlu untuk digilap, dibersihkan, diperbaiki. Dan yang terakhir, anda boleh komen anda setuju atau tidak untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, merombak kerajaan, merombak kabinet sedia ada ini. Jika anda setuju, anda boleh komen kenapa, mengapa. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia kita, jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya Azam Baki tampil. Ramai ahli politik, ramai orang-orang penyokong-penyokong parti politik yang hentam kata SPRM itu ini, kata SPRM dapat arahan, kata itu ini. Awak hampa duk takut sangat pasal di SPRM ni. Tak payahlah nak takut kalau tak ada salah. Tapi kalau ada salah, memanglah menggelopok kepanasan. Tak payah dapat arahan pun, kalau memang salah, tetap salah. Kena hadapilah undang-undang negara Malaysia. Itu belum undang-undang daripada Tuhan Yang Esa lagi. Nanti kena double tau. Kena hukuman di dunia, kena lagi bonus di akhirat. Ambil kau. Akhirnya Azam Baki tampil memberi penjelasan yang pastinya membuat ramai orang sakit jiwa, terutamanya Razi Jidin dan penyokong-penyokong Razi Jidin. Siasatan projek cetak buku ni, kata Azam Baki, sebenarnya sudah pun lama dibuat sebelum lagi Razi Jidin tunjuk hero di parlimen. Jadi tak ada kena-mengena pun dengan itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, di negara mana-mana pun, kalau memang buat kerja badan penguatkuasa negara buat kerja, melakukan kerja mereka, memang begitulah. Orang yang salah harus disiasat, tapi dia belum bersalah selagi belum dapati bersalah. Yang Razi Jidin dan penyokong-penyokong menggelopor takut sangat, janganlah takut. Berani kerana benar. Takut, menggelopok, meroyan, ada sesuatu yang disembunyikan kah? Kalau tak ada yang disembunyikan, nak takut apanya? Tenang je lah, biar pergi kat depa lah. Bila dah menang dibebaskan, kan itu satu perkara yang bagus. Dapat membuktikan bahawa anda ialah orang yang betul. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) telah pun melakukan siasatan berhubung dengan projek percetakan buku bernilai 80 juta ringgit Malaysia yang telah pun dikaitkan dengan bekas Menteri Pendidikan, Menteri Kanan era Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin, iaitu Datuk Dr. Razi Jidin, kira-kira sebulan lalu. Jadi sudah lama sebenarnya siasatan ini. Jadi siasatan tersebut tidak mempunyai kaitan dengan pertelingkahan di antara ahli Parlimen Putrajaya itu dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pada 9 September lalu. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian,
Tak usah risau, tak usah merayan, tak usah takut. Ini tak ada kaitan pun dengan personal. Tak ada. This is not a personal matter. Nothing personal. Ini hanya kerja. Jadi SPRM tak akan jumpa apa-apa yang salah kalau tak ada salah. Itu kena yakin. Tapi kalau memang ada sesuatu yang disembunyikan, memang ada sesuatu yang salah di sana, macam mana sembunyi pun tetap akan ketahuan juga. Ada peribahasa kata, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Macam mana nak simpan sekalipun, akhirnya kedapatan juga. Yang hairannya, saya pun berasa hairan juga, kerana semakin menggelopor pemimpin-pemimpin dari Perikatan Nasional, semakin banyak pula pendedahan demi pendedahan mengenai penyalahgunaan kuasa, rasuah, penyelewengan dan macam-macam lagi. Adakah selepas ini akan ada lagi muncul pendedahan baru berkenaan dengan penyelewengan, penyalahgunaan kuasa dan rasuah di kalangan pemimpin Perikatan Nasional? Harap-harap tak adalah. Saya yakin tak adalah kan. Saya yakin tak adalah. Tapi kita berharap supaya betul-betul tak adalah. Kesian juga pemimpin Perikatan Nasional yang lain, yang tak ada buat apa-apa salah, yang bersih, kalau kerana nila setitik rosak susu sebelang. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita sama-sama yakin di dalam perundangan negara Malaysia, penguatkuasaan di negara Malaysia adalah antara yang terbaik di dunia. Saya yakin yang itu. Jadi apapun keputusan, saya yakin itu kerana ada fakta. Dan jumpa lagi